Okey, Assalamualaikum. Bersama dengan saya Syazli. Okey, untuk sesi yang ketiga. Alright, minggu ni pun masih nak ajar potong gambar. Sebab saya dapat mesej daripada daripada orang yang follow saya punya channel ni. Dia orang bertanya pada saya, macam mana nak potong rambut. Ramai orang tanya macam mana nak potong rambut kan. Contoh rambut yang macam ni lah kan. Okey. So, rambut ni memang kalau nak potong pakai pen tool ni memang payah lah orang kata. Okey, so ada teknik dia, okey. Tapi saya masih gabung juga dengan guna pen tool, okey. Alright, so saya tunjuk terus lah step dia. Tapi sebelum tu nak terang sikit lah. Kalau nak potong rambut, make sure gambar yang kita tangkap tu, saya pesan siap-siap lah. Gambar tu make sure kontra. Objek main ni dengan background ni kontra. Carilah dinding warna putih ke, dinding satu warna je, asalkan make sure kontra dengan objek depan, barulah senang kita potong gambar. Kalau misal katalah gambar tu ada lagi orang belakang ni, ada background ke, ada tasik, ada laut, memang agak payah kita nak potong rambut dia. Jadi plan lah gambar, tuan-puan ya, kalau nak potong make sure gambar tu kontra. Macam ni memang kontra, dia cari background warna putih. So kita kena buat perkara yang sama. Okey, so kita terus pada nak memotong. So nak memotong, kita macam biasa kita akan unlock dulu layer ni. Saya malas nak namakan layer ni, so saya klik OK je. Alright. Ada orang dia akan potong terus semua ni guna satu tool tu, tapi saya tak suka. Kenapa saya tak suka? Sebab tak cantik. Okey, sebab tak cantik dan tak kemas. Saya masih nak gunakan pen tool juga. Okey, tapi bukan untuk semua. Kawasan rambut saya tak akan guna pen tool. Mana kawasan yang mudah daripada telinga ni, pipi ni, leher sampai baju ni, saya akan potong guna pen tool. Kenapa saya guna pen tool? Sebab pen tool ni kemas, dia cantik. Okey. So that's why kita potong guna pen tool. So kita start potong guna pen tool. So saya tekan pen tool. And then hari tu macam samalah macam itu, kita kena make sure dia sebagai puff. Alright. So saya pun zoom. Lagi kita zoom, lagi lawa kan. Saya dah bagi tahu, lagi potong, lagi zoom, lagi lawa. Okey. So saya start dengan telinga ni. Okey, telinga sebelah sini. Saya ikut je. Okey. Okey, ikut saja. Okey, yang ni kena sabar sikit lah. Okey, harap semua sabar. Okey, rasanya ada mesti yang dah boleh potong dengan laju dah. Alright, so kat sini saya zoom out. Okey, kenapa saya zoom out? Sebab saya nak bagi senang nampak. Okey, sampai sini, saya keluar dan saya naik balik. Alright, saya ikut balik baju kat sebelah sini. Okey, ikut saja. Okay, kalau saya undo tu saya tekan Ctrl Z ya. Kalau nak undo banyak kali kena tekan Ctrl Alternate Z. Baru dia boleh undo banyak kali. Alright, dia kena ada button alternate. Okay, so sampai sini. So bila dah sampai sini, saya pun keluar sikit lah. Saya keluar. Okay, saya keluar macam ni. Okay, keluar. Okey, cantum balik dengan rambut yang sebelah sini dengan titik yang mula-mula saya buat tadi.
Okey, cantum balik dengan titik asal. Okey, nampak ni shape dia. Okey, ni shape dia yang kita nak ni. Okey, macam biasalah kita nak jadikan dia selection. Selection garis putus-putus kan. Okey, so right click, make selection. Yang ni default lah. Kita tekan OK saja. So dia jadi selection. So selectionnya kita boleh terus tekan button delete. Delete. Okey, hilang. And macam saya cakap sebelum ni, button selection ni tak bagus wujud. Kalau kita nak buat kerja lain, kita kena matikan selection. Nak matikan selection, kalau dalam Mac kita tekan command D, huruf D, donkey. Kalau nak dalam Microsoft, dalam Windows, okey silap So dalam Windows kita tekan control D, control donkey. Okey, tekan control donkey ataupun command D dalam Mac. So dia hilang. Alright. So ada satu yang tak bestnya, kita tak nampak background belakang ni sebab dia dah jadi transparent. So selalunya saya akan buat apa? Saya akan, dekat sini ada satu button, tambah layer, new layer. Okay. So ada satu layer baru akan wujud kat sini, tak ada nama apa semua kan. Okay, layer ni, saya nak masukkan warna. Okay, dekat sini ada dua color. Yang atas ni saya selalu panggil primary. Yang bawah ni saya panggil secondary. Yang kita nak kacau hari ni yang primary. Primary ni saya cari color yang kontra lah dengan budak ni. Contoh saya pilih warna biru ni ke, misal kata biru yang kontra ni. Okey, warna biru ni. So dekat sini ada satu tools. Kalau tekan lama-lama sekejap, dia tak keluar-keluar. Okey. Dia ada dalam tu ada gradient tool, ada paint bucket tool, ada 3D material drop tool. Yang kita nak pakai ialah paint bucket. Okey, yang gambar toncat tumpah ni, paint bucket tool. So paint bucket tool ni make sure kita pilih layer ni layer kosong ni, bukan layer ada gambar budak ni, layer kosong ni. Ni kalau kita pilih layer budak macam ni rupanya. Kalau kita pilih layer kosong ni macam ni rupa dia. So saya tengah pilih layer yang kosong ni, so saya tekan toncat tumpah. Okey, dia warna biru. Alright, jangan risau dia hilang. Kenapa dia hilang? Sebab layer warna biru ni lah yang paling atas. So mana layer yang paling atas, dia yang paling depan. So kalau kita nak dia paling belakang, kita kena pindahkan kedudukan. Kita just drag saja, letak dia sampai ada palang macam tu. Okey, ni palang macam ni, lepaskan. Okey, so dia duduk belakang. Kenapa tujuan saya buat layer ni? Sebab saya nak bagi nampak nak bagi nampak potongan tu. Jelas kan sekarang biru dengan apa? Dengan budak ni. Okey, faham lah? Okey, dah habis yang pasal biru ni. Jangan kacau dah biru ni. Biarkan dia, jangan kacau. Jangan select apa. Okey, kalau tak nak kacau pun, selalunya saya lock. Okey, tak nak usik saya lock ni layer ni. Tekan button lock. Maksudnya kita dah tak boleh kacau dah. Nampak tu? Guna toncat, nampak? Toncat tu tanda palang. Maksudnya tak boleh kacau dah. Okey, so sekarang ni kita pergi dekat layer gambar budak ni tadi. Kita fokus dekat bahagian rambut yang tak settle ni. Okey. Ada satu tool tadi saya sebut, orang selalu guna lah, orang selalu guna. Nama dia selection tool. Okey, ni tekan lama-lama sikit. Okey. Ada magic wand dengan ada quick selection tool. Yang kita nak pakai hari ni quick selection tool. Okey, quick selection tool ni cara nak guna dia senang sangat. Dia bentuk macam ni kan. Kita terus tekan je. Dia akan pilih. Dia akan pilih yang warna kontra tadi. Okay, rambut ni saya tibai je lah. Saya tak adalah orang kata macam beria sangat saya pilih Alright. Macam ni je lah saya pilih. Sebab kenapa saya tak pilih habis sampai bawah, saya bukan nak semua. Saya hanya nak gambar budak ni kan. Okay. Tapi tak apalah, kita pilih penuh lah Alamak. Candu balik Command D, deselect. Okay. Saya guna selection balik semula. Okay, select rambut. Okay, lebih kurang lah. Okay, lebih kurang lah. Alright, tak cantik pun kalau tengok saya zoom Tak adalah cantik sangat kan saya select ni kan. Sampai ada yang tak terpilih pun. Okay, saya tak kisah pun sebenarnya. Okay, so dah jadi macam ni, dah kira okay lah. So, tool yang seterusnya, masih lagi dalam quick selection ni. So, dekat atas ni ada properties. Sekarang itu saya cakap ada properties. Yang kita nak pilih sekarang ni ialah refine edge. Edge maksudnya tepi-tepi. Tepi-tepi. So, kita tekan refine edge. So, refine edge ni, saya akan make sure dia punya background belakang dia dekat view ni Dekat view ni.
Saya akan make sure dia black and white lah. Kenapa dia dah memang black and white? Sebab saya memang dah sebelum ni pilih black and white. Okay. So next yang saya nak buat ialah saya guna Smart Radius. Okay. Smart Radius ni saya naikkan value dia dalam 9. Okay. Okay. Smart Radius ni sebenarnya kita nak smoothkan yang hujung-hujung rambut ni. So cara nak guna bila saya dah setting lah, saya bubur ni dalam 9.2, tak kisahlah asalkan amount tu lah. So saya akan sapu je dia kat sini. Kat hujung-hujung rambut ni. Sapu je. Sapu je. Sapu je kat hujung-hujung rambut ni. Nampak tak? Dia dah macam smooth sikit. Sapu. Kalau tak berhati, sapu lagi sekali. Okay. Sapu lagi. Kalau siapa yang tak berhati lah. Okay. Alright, dah. So, saya rasa macam dah okay saya Smart Radius saya ni. Saya rasa macam dah smooth je tepi-tepi dia apa semua. Okay, kalau tak boleh sapu je lagi. Tak ada masalah. Okay. Dah. Kalau rasa dah puas hati dengan apa yang korang buat ni, pergi dekat output ni. Dekat sini ialah di contaminate color ni. Alright. Kalau kita tekan sebenarnya, kita, yang ni selalunya saya bubur dalam 80. Okay. 80%. Sebenarnya kita nak asingkan rambut ni dengan color background yang kontra. Kita pakai color. Kita asingkan dia. So, kalau dah rasa dah tekan ni, di combinate color ni, dah buat 80%, dah tekan OK saja. Tara! So, rambut tu pun hilang. Okay, bila kita zoom out. Alright? So, rambut ni hilang. Kita dapat rambut yang bersih lah. Okay. Layer ni jangan terkejut dah, dia bertambah kan. Satu layer yang ni. Okay, kalau kita nak layer gambar budak ni je. Okay, jangan takut dengan layer yang ada dua ni. Okay. Selalunya kalau saya nak matikan yang hitam ni, layer yang hitam ni, saya akan buat apa? Saya tekan Ctrl J. Ctrl J ni dia akan buat pendua. Dia duplicate. J. Johor. J Johor. Ctrl J. Siapa yang guna apa Mac, dia Command J. Alright. Saya undo balik. Okay. Ni sebelum saya tekan, saya tengah pilih layer ni. Saya nak duplicate, saya tekan Ctrl J, Johor. So, dia duplicate. Make sure kita tengah pilih layer paling atas. Tujuan saya buat double ni, sebenarnya saya nak matikan layer hitam ni dua. Dan saya nak dia jadi layer satu je. Okay. Dah duplicate. Saya pilih layer ni, saya tekan Ctrl E. E ya. E, elektronik, Ctrl E ataupun Command E untuk Mac. Okay, Command E ataupun Ctrl E. Bila saya tekan je, dia tanya ni, nak merge tak layer ni? So, saya cakap merge. Nak apply mask ke apa, preserve saya cakap, kita apply terus je. So, nampak dia terus jadi satu layer. Yang ni tak perlulah layer ni. Layer ni kita tak nak pakai lah dah. Okay, sebab apa? Kita dah ada layer ni. So, layer ni saya pilih, saya tekan je tanda tong sampah ni. Dia delete. Okay. So, sekarang kita dah ada gambar budak yang dah dipotong. Dia punya rambut lah Okay. Okay. Senang je kan. Sebelum ni kita rasa macam, lah susahnya nak potong rambut. Sekali hari ni saya tunjuk cara dia, senang je rupanya. Okay. So, tu sesi hari ni. Kalau ada soalan nak tanya pasal potong ni, boleh message saya. Boleh PM saya. Tak ada masalah. Alright Okay, so ni je saya nak share untuk hari ni. So kita jumpa lagi untuk sesi yang seterusnya. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera.